Baik, Assalamualaikum dan salam pertemuan kita di malam ini bertarikh 8 Oktober 2020 jam 9.24 malam. Salam pertemuan buat sahabat-sahabat di Facebook baru saja live di ketika ini, iaitu Puan Kamisah daripada Jenjarum, Habibah selamat bersiaran malam ini. InsyaAllah kita akan bersama dengan Tok Ketua Kampung kita, iaitu yang kita kasih, Encik Abdullah bin Abdullah Rani, akan membentangkan atau memberikan pandangan tentang isu PKPB yang berlaku di Bandar Kelang khasnya. Baik, Ina Mami Sally kata Assalamualaikum Abang DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, you all semua dah makan ke belum ni? Pertanyaan daripada DJ yang bertugas. Okey, salam teman juga saya ucapkan kepada Muhammad Taufik. Waalaikumsalam bosku. Nonita Ishak, selamat malam. Okey, bagaimana dengan datangnya sekatan lagi di PKPB di Bandar Kelang ni? Apa pendapat you all? Adakah ini satu kata orang tu, satu perkara yang merumitkan dalam tugasan anda? Macam mana kita nak bincangkan malam ni? Ya. Okey, sebelum tu kita sharekan lagi pada semua warga-warga Selat Kelang, dan agar apa yang berlaku di waktu ini dalam keadaan yang agak kata orang tu darurat, ya, tiba-tiba jadi macam ni pula. Okey, Zalia Artis katanya, hai Abang Zul, hai juga pada anda. Abang putarkan lagu Jika Kau Bercinta Lagi, Alicat. Nanti dulu, sekejap. Okey, Irwan Arif, selamat salam bersiaran pada anda. Selamat malam. Okey, katanya Akak Kamisah makan nasi ambeng petang tadi. Wan, malam ni tak makan kenyang lagi. Okey, Ina Mami Sally katanya, alhamdulillah saya masih boleh bekerja macam biasa. Okey, Suami Yusuf, Assalamualaikum, salam teman buat anda. Okey, topik kita malam ni untuk bincangkan perkara yang telah pun kita hadapi dan kita maklumkan, iaitu adanya PKP dalam Bandar Kelang ni. So, penduduk warga Kelang ataupun mukim Kelang ni agak kata orang tu merumitkanlah tugasan harian, ya. So kita nak bincang apakah langkah-langkah yang sepatutnya untuk kita mementeras lagi lah keadaan yang lebih runcing ni, ya. Okay, Irwan Arif katanya, wassalam, selamat malam bosku. Okey, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya malam ini selaku hos yang bertugas dan bagi waktu jam 9.23 malam, dan salam teman kepada Muhammad Syahir dan juga Syah Arli, ya.
pentingnya saya nasib baik Kak Johor stay sini sekarang. Oh ya ke? Irwan Arif katanya kekalkan 3S. Okey, 3S iaitu tempat sesak, tempat sempit. Lagi apa? Pening. Fikirkan dan ini pening sebenarnya ni. Okey, Muhammad Ismail, Encik Ismail Sulaiman, salam teman dan salam berkudara kita. Juga kepada Fazilah Abdullah. Terima kasih kerana sudi-sudi meluangkan masa untuk kita bincangkan topik malam ini, iaitu berlakunya PKPB di Bandar Kelang. Apakah anda rasa panik? Apakah anda rasa benda ni menyusahkan? Ataupun anda rasa benda ni patut dijalankan? Jom kita bincangkan. Kita bincangkan malam ni sebelum kita bersama dengan Tok Ketua Kampung Delik kita, iaitu Encik Abdullah bin Abdullah Rani. Kan? Tuan, rambut panjang mana? Rambut saya basuh. Basuh kat Dobi. Okey, Aino Syahmi Abdul Aziz, salam teman dan selamat pagi. Gogos Rider. Selamat pagi pula. Selamat malam. Gogos Rider, selamat malam. Bisnes santai, ya. Jika kau bercinta lagi, cintalah sepenuhnya. Jika kau Okey, Muhammad Azim Madin Mi Zuraimi Mi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rambut boleh tanggal-tanggal? Ya, boleh. Engkau yang memilihnya. Tengok dah terlampau, kata orang tu terlampau patuhi SOP dalam konti pun kena pakai mask. Kan? Macam tu lah. Reda. Ku hanya dapat berdoa agar berbahagia kau di sana. Okey, Muhammad Syah, Assalamualaikum, selamat malam. Yatino, Assalamualaikum, Waalaikumsalam dan selamat malam. Selamat malam juga kepada Yatino daripada Pahang. Juga tak lupa kepada warga-warga di Selat Kelang, Bandar Kelang, Shah Alam, Kuala Lumpur dan juga serata negeri di dalam Malaysia ini khasnya. InsyaAllah kita akan bersama dengan Tok Ketua Kampung, iaitu Encik Abdullah bin Abdul Rani, untuk kita bertanyakan. Jika ada soalan dan pertanyaan, boleh saja type di bahagian komen untuk saya ajukan kepada Ketua Kampung, ya. Kalau dia tak ada, saya jadi Ketua Kampung. Okey, Suami Yusuf kata tuan makin handsome sekarang. Ya ke? Nasib baik jauh. Kalau dekat saya dah belanja dah. Kau punya kemauan sendiri. Biar ku hidup hanya mengenal. Okey, Gugos Radio. Assalamualaikum Bang. Selamat malam. Sehat ke? Waalaikumsalam. Sehat, Alhamdulillah. Okey, Kak Kamisa katanya dua-dua FB akak tengok ni. Ya, betul. Saya pun terpaksa buka yang lain dan buka yang lain dan tengok yang ini. Kini aku hanya dapat berdoa agar berbahagia. Okey, Muhammad Asrul Aznan, selamat malam. Selamat tinggal. Aku mengundurkan diri. Okey, nampaknya kita ada panggilan. Wah, kuat sangat bunyi ni. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Tok Ketua Kampung kita. Selamat malam. Apa khabar semua DJ sana? Alhamdulillah sihat Tok. Alhamdulillah ya. Okey. So pastikan SOP tu kita patuhi. Ya, insyaAllah Tok. Okey. Ya.
Okey. Sebelum tu kita nak maklumkan bahawa kita dah ada view yang menunggu panggilan daripada Tok ini, iaitu seramai setakat ni baru ada 13 orang dan harapkan semua view boleh share lagi live ni untuk kita dengarkan apakah saranan dan juga nasihat daripada Tok Ketua Kampung kita, iaitu Encik Abdullah bin Abdullah Rani yang sudi live di konti radio MSKD FM malam ni ya. Ya saya. Okeylah Tok. Jadi macam mana Tok sekarang ni, sihat ke? Parodontax. Saya alhamdulillah sihat dan saya minta awak pun macam tu jugalah, sihat dan semua penduduk sihatlah, tidak kita tak ada apa kena dengan apa ni COVID-19 ni lah. Ya Tok. Okey, katanya itu hari Tok pergi ke Sabah, betul ke? Ya, saya pergi ke Sabah pada tanggal 17 hari bulan ni, tapi saya cuma ada berada sana cuma 3 hari je. Oh, 3 hari. 3 hari aja. Jadi saya 20 bulan tu saya dah balik dah. Jadi bila balik tu biasalah kita bila balik, masa itu belum ada kawalan compulsory untuk kita buat cek, tapi selepas 2 minggu tu dia bagi arahan suruh, tapi saya dah melampaui daripada tarikh ya betul waktu itulah jangka masa tu. Jadi alhamdulillah lah, tapi sampai sekarang pun alhamdulillah memang saya pun sihat. Mungkin kena tempat yang saya lawati pun di kawasan di Sabah sana, kawasan yang tidak ada gejala COVID ni yang banyaklah kawasan dia. Saya cuma pergi kawasan saya di Tamparuli sajalah dengan Kota Kinabalu. Okey. Yeah. So macam masa Atuk ke Sabah tu tadi, macam mana keadaan dia Tok? Keadaan di Sabah ni kalau kita tengok macam kehidupan orang Melayu, kehidupan biasa. Dan penduduk-penduduk pun mematuhi SOP jugalah, tapi cuma dalam kampung-kampung ni lah mungkin kekurangan bekalan-bekalan, contohnya macam emas ni. Dan saya dapati di mana penduduk kampung, sebab Sabah ni kampung dia kecil-kecil kita masuk kawasan, biasanya kawasan pedalaman, contohnya macam kampung Tamparuli, di Tamparuli tu kampung kecil-kecil ni banyak, jadi kita masuk. Tapi kalau saya masuk dalam kampung tu, kalau kita nak ikut, tidak ada lah orang yang, bukan kata tak ada, maknanya emas ni bukan jadi satu benda yang wajib pada dia orang lah, saya tengok. Kebanyakan majoritinya tidak memakai emas dalam kampung. Allah Akbar. Jadi mungkin ini pun salah satu sebab juga lah, saya rasa di mana COVID ni boleh tersebar dengan begitu mudah dan cepat di Sabah. Okey. Jadi Tok, so topik kita malam ni untuk kita bincangkan mengenai dengan isu PKPB ni yang berlaku di Mukim Kelang. So apakah perasaan Tok? Rasa macam agak panik ke, ataupun menjadikan satu kewajipan untuk Ketua Kampung untuk sama-sama mementras COVID ini bersama dengan warga kampung? Ya, itu memang menjadi tanggungjawab saya lah. Tugas utama saya pada waktu sekarang ni. Apabila PKPB ni dikentakkan, maknanya di situ adalah telah menjadi salah satu tanggungjawab saya untuk memastikan pematuhan kepada SOP untuk kampung ni. Jadi saya rasa penduduk pun jangan terlalu kata orang panik. Sebab apa? Kita dah lalui suasana yang macam ni sebelum ni, di mana kata orang 3-4 bulan lepas kita dah lalui PKP ni. Jadi saya rasa dan banyaklah telah kita belajar daripada PKP yang lepas. Dan saya harap pada waktu ini, bila sekarang ni dia masuk yang keduanya, jadi saya rasa penduduk jangan terlalu panik dengan keadaan sekarang ni. Cuma yang pentingnya, yang pentingnya kita mematuhi SOP dan juga kita pastikan kita menjaga diri kita dan juga keluarga kita lah. Saya rasa insyaAllah kalau kita boleh mematuhi SOP yang telah ditetapkan, saya rasa kita boleh membendung COVID-19 ni. Oh ya, betul lah tu. Okey.
Okey, sebelum kita bersama lagi dengan Tok Ketua Kampung ni ya, minta kepada view-view yang berada di waktu ini untuk kita sharekan, jadi kita boleh sama-sama mendapatkan info daripada Tok Ketua Kampung kita ni selaku Ketua Kampung yang boleh membantu ataupun menangani masalah warga kampung kita yang sekarang ni semakin ketara dengan adanya COVID-19. Okey, tadi masa berita ni Tok, saya ada terpandang dalam satu surat tu di mana Kampung Delik Kiri dan Kampung Sungai Udang adalah kampung yang diwartakan zon merah. Ni macam mana itu? Okey, merujuk kepada warta yang secara spesifik yang menulis tu Kampung Delik Kiri. Jadi saya rasa mungkin ada kesilapan dari segi teknikal. Sebab apa? Kampung Delik Kiri, Delik Kanan, Delik Baru ni dia sebenarnya Kampung Delik je sebenarnya, sepatutnya. Sebab dia ni Delik Kiri, Delik Kanan ni satu kampung aja. Cuma keadaan kedudukan tu kita nak membezakan antara kiri dan kanan aja. Ya, betul. Jadi saya rasa ini pun satu kesilapan yang saya rasa yang boleh confuse orang lah. Ya, confuse. Lepas tu buat warga kita panik kan. Panik. Jadi saya rasa sebab apa? Kemungkinan juga sebab sebelum ni ada satu kes COVID ni yang telah kita hebohkan yang berlaku di Delik Kiri ni. Jadi mungkin daripada rekod itu, jadi mungkin laporan ni mungkin pihak media dapat daripada pihak hospital dan mungkin pihak media ni tak faham apakah satu yang dikatakan. Dia ingat Kampung Delik Kiri ni satu kampung yang berbeza daripada Kampung Delik Kanan, Delik itu. Jadi saya kata mungkin satu kesilapan. Ya, betul tu. Jadi saya rasa apa yang penting sekarang ni, bila dikata Kampung Delik Kiri itu maksudnya kita kampung kita lah, Kampung Delik lah kita anggapkan sebagai satu Kampung Delik. Maknanya kita kena pastikan seluruh kampung kita ni mematuhi arahan-arahan PKPB ni seperti yang dikendaki oleh pihak yang berwajib. Itu yang jadi kata orang tu dari tanda tanya pada diri saya sebelum buat live. Kampung Delik Kiri, kenapa disebut Kampung Delik Kiri padahal Kampung Delik ni memang Kampung Delik ni sebenarnya ada banyak cawangannya sebenarnya kan. Jadi betul. Benda ni rasa macam tak betul lah kan. Macam tu tadi cakap juga, benda ni diambil daripada unsur-unsur daripada hospital, mungkin daripada KKM. Jadi ada berlaku kecelaruan di situ. Jadi tu saya cakap lah, yang seperti yang saya katakan tadi, kita tak boleh panik lah benda ni. Maknanya kita kena anggap itu mungkin satu daripada kesilapan teknikal yang telah ataupun information yang kurang pasti yang telah dapat oleh sama ada dari pihak pemberita ataupun pihak yang telah bertanggungjawab yang membuat kata orang senarai kawasan-kawasan yang seperti yang telah disebarkan tu. Okey. Jadi kalau kita tengok daripada carta hari ini, jadi saya rasa Selangor dia punya purata agak tinggi yang telah dijangkiti, dan juga sebelah Kelang juga hari ini ada beberapa kes, kalau tak silap saya ada 12 kes saya kalau yang hari ini punya kes. Jadi saya rasa perkara ni kita kena dengan number yang telah dibagikan ni, mana kita kena lebih berhati-hatilah. Tapi apa yang penting yang saya nak pesankan, yang saya nak nasihatkan kepada saya juga seluruh penduduk kampung, pastikan kita mematuhi segala arahan-arahan SOP yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Saya rasa kalau kita mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan ni, saya rasa insya-Allah kita boleh bendung penyebaran COVID-19 ni. Ya, betul. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Okey tu, selain daripada tu ya, kita masih lagi menunggukan ada pertanyaan daripada view kita ni, dan sebelum itu saya pun tak pasti ya, sebab tadi katanya pada warta yang diberitahu peniaga hanya boleh menjalankan operasinya, iaitu restoran dan kedai makan bermula pada jam 6 pagi hingga ke 6 petang.
Bila saya pergi ke kedai pula, ada dia kata sekarang ni dah keluar berita, dia kata 6 pagi sampai 10 malam. Ni mana satu yang betul ni? Ini juga jadi jadikan satu pertanyaan. Saya pun confused juga dengan statement tu, sebab pagi tadi kalau kita baca, kalau kita ikut pada apa yang telah diwakilkan oleh menteri sebelum ni, dia mengatakan daripada 6 pagi sampai 6 petang. Ya, betul. Tapi ada juga yang mengatakan, saya rasa 6 sampai 10 ni adalah satu perubahan yang telah dibuat oleh Kerajaan Selangor, saya rasa. Because sebab apa? Daripada mesyuarat yang telah dijalankan oleh Jabat Menteri Besar, saya rasa ada kemungkinan ada memberi cadangan supaya dilanjutkan kepada sampai 10 malam. Tapi saya tidak tahu yang mana yang patut kita ikuti. Dan saya besok insya-Allah saya akan berhubung dengan pihak PDRM nak mendapatkan kepastian statement yang mana tu yang betul sekali, sama ada 6 pagi 6 petang ataupun 6 pagi sampai 10 malam. Ya, betul. Baik, lagi satu. Isu tu nanti kita akan bawa balik pada setelah Atuk bagi jumpa sama ada pihak PDRM ataupun majlis daerah. Dan bagaimana pula dengan mereka-mereka yang bekerja di luar kawasan? Tu. Saya rasa PKPB ni kita boleh buat kerja. Kita boleh, kalau yang pergi buat kerja, nak pergi kerja, saya rasa kita boleh tak cuma kita ni cuma ada pihak-pihak bila dia kawasan-kawasan yang macam dia tahu kawasan Kelang adalah sebagai satu kawasan red zone dia panggil COVID. Jadi ada pekerja-pekerja yang bekerja di Kuala Lumpur ni, jadi pihak syarikat di sini tidak mahu mereka datang bekerja, memandangkan mereka ni tinggal di kawasan red zone. Tentunya ada juga yang penduduk yang bagi tahu saya cuti tu sampai 2 minggu contohnya. Kerana sebab apa saya kata? Sebab dia kata saya ni tinggal di kawasan red zone. Jadi dia tidak benarkan saya datang kerja, dia bagi cuti 2 minggu macam tu. Tapi kalau dia pada yang kena bekerja, kita boleh pergi bekerja sebab dia baru PKP yang berjadual kan. Jadi saya rasa tidak ada halangan. Okey, anda yang luar sana tu yang mengikuti live ini dengar dengan jelas, dan kalau jika ada nak buat pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi siapa tu, dengan PDRM ke ataupun dengan boleh pertanyaan boleh dihubungi pihak polis lah, PDRM yang paling dekat. Kalau kita ni di APD Kelang Selatan lah, kita boleh, ataupun kita ada hotline dia, kita boleh hubungi hotline polis. Dan lagi satu, bila sebut dia PKP ni, bila kata PKP ni banyak pada contohnya kepada penduduk, terutamanya kita kurang pergerakan, kita kurang terutamanya kepada mereka yang bekerja sendiri. Tapi saya cakaplah kepada penduduk-penduduk yang menghadapi masalah yang mana tidak boleh bekerja, yang tidak boleh bekerja, yang mana susah. Jadi kata orang nak beli beras pun tak ada. InsyaAllah kita pihak MPKK yang mungkin kita boleh bagi sedikit bantuan, sedikit sebanyak kepada mereka yang betul-betul kata orang terdesak sebab atas PKP ni. Ya, alhamdulillah. Okey, mengenai dengan untuk kita keluar. Okey, ni Mizuraimi katanya. Okey, jap ya tu saya nak bacakan, katanya nak tanya tu, apakah perancangan tu untuk semua warga Kampung Lelik yang mana disahkan positif dan yang sedang dikuarantin untuk mudah ditangani, contoh dari segi bantuan makan kepada keluarga dan sebagainya. Ni soalan daripada Mizuraimi ni. Okey. Kalau ada kes-kes yang macam tu, yang mana kes-kes yang mana keluarga terlibat dengan COVID-19, yang mana tidak ada pendapatan lagi atau mata pencarian, Jadi saya faham, kebanyakan penduduk kampung kita ni, mereka ni kebanyakannya bekerja sendiri, ataupun bekerja yang bergaji hari. Jadi saya boleh katakan separuh lah daripada yang kerja sendiri dan kerja bergaji hari. Jadi kalau kita ada keluarga-keluarga yang
yang dalam keadaan yang macam ni, yang mana keluarga mereka kena COVID. Jadi boleh datang jumpa saya lah, insyaAllah saya akan uruskan dari segi kata yang bantuan segi makanan dan apa juga yang keperluan yang mereka kendaki lah. Okey, jelas ya Mi Zuraimi atas jawapan yang diberikan oleh Tok Ketua Kampung kita. Okey, ini Irwan Arif katanya, saya telah ke balai polis tadi untuk minta cop surat dari syarikat saya bekerja, tapi pihak polis kata tidak perlu, boleh pergi kerja seperti biasa. Betul? Okey, maksudnya dia boleh pergi macam biasalah. Seperti yang saya katakan tadi lah, PKPB ni kita boleh pergi kerja, cuma yang tidak ada halangan. Dia bukan satu apa yang dipanggil apa ini CMCO macam tu lah. Saya pun dia term tu saya kurang jelas. Yalah. Tapi maknanya yang kalau PKPB ni kita masih lagi boleh keluar, tapi cuma bersyarat. Kita bersyarat lah. Dia ada bersyarat. Ya. Kalau kita nak pergi kerja tu pada saya tidak ada halangan. Dia bersyarat saja. Okay. Tapi kalau dia lockdown tu memang tak boleh lah. Yalah. Okey, jadi, okey tu. Lagi ni daripada lagi sekali daripada Mi Zuraimi tadi, dia kata macam mana untuk pihak Tok mengesahkan mereka? Adakah mereka kena maklumkan sendiri atau tak Tok dapat makluman dari pihak hospital? Itu ditanya dia. Okey, kalau dalam situasi macam ni, pihak keluarga yang terdekat kena menghubungi saya. Menghubungi Tok Ketua Kampung. Jadi biasanya kalau dalam satu keluarga tu, bila kita kena katakan kita kena dalam satu keluarga tu ada satu yang kena, secara automatik dalam keluarga yang lain tu dia kuarantinkan. Kalau kita duduk satu rumah, kalau contohnya satu orang dalam rumah tu kena, jadi secara automatik yang duduk dalam rumah tu akan dibuat pemeriksaan, dan kalau tidak ada apa dia akan dikuarantinkan. Jadi memang tidak boleh keluar. Apa yang perlu kalau dalam situasi yang macam tu, saya mohon tak payah datang jumpa, cuma telefon aja, bagi tahu sekian keluarga. Jadi kita akan beri bantuan dengan cara yang sepatutnya lah. Maknanya kalau kita perlu minta bantuan daripada pihak ketiga dalam beri bantuan tu, kita akan uruskan benda tu. Okey tu. Okey, ada pertanyaan lagi tu. Ni daripada Ahmad Izam bin Alias, katanya peniaga kecil dan peniaga tepi jalan macam mana? Ni. Saya rasa peniaga kecil ni macam peniaga gerai ni boleh teruskan perniagaan. Boleh teruskan lah. Boleh teruskan perniagaan. Cuma yang pentingnya kita jaga kita punya penjarakan sosial, SOP tu tadi. Pastikan setiap kedai pakai mask, dan kalau ada pembeli-pembeli tu pastikan berbaris mengikut jarak. Betul. Jadi kita tidak mahu macam kita amalkan macam hari biasa. Bila kita pergi kedai tu berkerumun kat situ. Dia bukan cara macam tu. Jadi kalau kita boleh mengikut standard-standard yang telah ditetapkan, penjarakan 1 meter. Kalau contohnya kalau di warung-warung tepi jalan tu, takkan dia nak yang jual-jual kuih tu, takkan dia nak ada yang tembak-tembak tu, yang suhu tu, yang suhu meter tu. Tapi cukup sekadar dia menasihati pembeli dia supaya mematuhi jarak sosial tu, dan distance, juga pakai mask tu. Saya rasa tak ada masalah. Okey, baik. Dia ada satu lagi soalan daripada Wang Minang, katanya saya pengantar makanan, boleh ke zon saya 41250 pergi buat pengantaran ke zon 42,000 iaitu di Port Klang? Sebab apa yang dimaklumkan poskod 42,000 ni bukan zon merah. Maknanya di Pelabuhan Kelang ni bukan zon merah. Macam mana itu pula? Yang itu saya tidak dapat, saya tak boleh bagi penjelasan lah. Yang ini kalau boleh, yang buat soalan tadi itu, kalau boleh dapatkan nasihat ataupun pertanyaan daripada pihak PDRM lah. Kena dapatkan daripada PDRM. Nanti kan saya kata boleh ke tak boleh kan, nanti jadi satu kata orang
mungkin kesilapan saya nanti kan jadi satu kesalahan pula. Jadi yang untuk memastikan boleh ke tak boleh, saya rasa yang tempat yang paling bagus tu hubungi pihak polis, pejabat LPD Kelang Selatan. Ya, harapkan Wang Minang dapat jelas dengan jawapan daripada Tok Ketua Kampung kita. Dan ada lagi pertanyaan, katanya ada pihak berkuasa kali ini buat sekatan jalan raya di Kampung Delik seperti sebelum ini tak? Jadi yang ini dia tidak ada sekatan. Kalau kita tengok dalam senarai itu mungkin tidak ada sekatan yang macam dululah, yang macam mula-mula kita kena tu. Tapi walau bagaimanapun pihak polis dari masa ke semasa kalau dia perlu dia akan buat sekatan yang lain. Yalah, untuk memantau. Tapi buat masa ini belum ada dijadualkan lah tempat kita, kampung kita ni dia letakkan sekatan yang raya. Tapi mungkin kalau berlakunya ada keperluan untuk mengadakan sekatan, kemungkinan pihak polis akan mengadakan sekatan yang raya. So, kenalah berhati-hati dan teruskan dengan amalan memakai pelitup muka, topeng mask dan sebagainya untuk langkah-langkah keselamatan diri dan keluarga kan. Ya, betul. Jaga kebersihan diri, kita amalkan cara gaya hidup yang sihat. Itu memang penting. Yang kalau boleh selalu basuh tangan macam telah kita dengarkan dalam TV-TV itu. Sentiasa basuh tangan kalau kita, dan dengan kita bersalaman. Kadang-kadang bersalaman ni pun kadang-kadang sekarang ni dia tak salam, dia pakai tumbuk, dia pakai siku. Jadi sebenarnya dia tak bagi salam tu, dia tidak galakkan kita untuk bersentuh. Kan? Bukan, jadi itu yang dia punya matlamat utama tu, dia tidak mahu ada kesentuhan di antara satu seseorang dengan seseorang yang lain. Yalah, kadang-kadang jadi kadang-kadang dia orang pakai tumbuk-tumbuk pula, tumbuk bau. Jadi saya kata kalau boleh tu janganlah kita buat begitu. Kalau boleh kita letak tangan kat bau ataupun kita tunduk je lah. Tapi yelah tu macam kita maklum lah, kadang-kadang kawan-kawan rapat kita tiba-tiba nak salam, kita rasa alah, bagi tumbuk pun dah rasa dah suka sangat. Tapi itulah sebenarnya tumbuk pun tak boleh kan. Betul tak boleh. Kebiasaan tu jadinya yang tak dapat nak jadi ubah. Kebiasaan tu, itu yang kita nak ubah tu. Itu yang kita katakan norma baru tu. Jadi norma baru ni, jadi kita kena ubah cara normal yang lama tu yang selalu kita amalkan kepada satu cara hidup atau normal yang baru. Itu yang dia kata perubahan norma, kehidupan norma baru tu. Jadi maknanya kalau dulu kita bersalam, sekarang ni dalam keadaan yang macam ni, kita jangan bersalam lagi. Kita gunakan cara-cara macam tu. Inilah yang berlaku di Sabah ni. Di Sabah ni, yang apa maklumat yang saya dapat, kebanyakannya yang kena pergi tu, bila dia orang sana, bila dia pergi ke Sabah, dah lama tak jumpa kawan-kawan ni, dia jumpa berpeluk. Alamak. Berpeluk, bersalam. Dah lama tak jumpa. Orang duduk di Semenanjung, di Sabah. Jadi bila pergi sana, inilah yang kebanyakan yang terlalu merebak cepatnya COVID yang daripada Sabah ni. Yang balik tu semua kena, yang balik tu kena. Kan? Sebab kebanyakannya berlakunya atas kerana sentuhan, body contact ni. Jadi kalau boleh ni, body contact ni kita cuba elakkan. Macam contohnya macam saya nak tekan tadi, macam salam tu, dan juga dengan tumbuk-tumbuk tangan, siku apa semua. Kalau boleh kita elakkan benda perkara macam ni lebih berlaku. Sebab ini adalah lebih memudahkan apa kata orang, jangkitan COVID tu antara satu orang dengan satu orang yang lain. Baik. Okey, di pertanyaan ni banyak juga ditanyakan oleh Mi Zuraimi ni, katanya yang tengah di kuarantin, kadang-kadang ada yang order melalui COD tapi pihak pengantaran tak tahu yang mereka sedang di kuarantin. Jadi apa saranan Tok atau pihak AJK kampung akan meletakkan plat atau tanda supaya pihak pengantaran tahu yang mereka sedang di kuarantin? Maksudnya macam ni Tok. Contohnya dia buat order melalui online. Jadi rider tu datang hantar ke rumah mereka yang dikuarantinkan tu. Jadi macam mana kita nak tahu yang rumah tu keluarga ni dikuarantin ataupun tidak? Itu maksudnya ini tu. Kita tak boleh nak kita nak kontrol. Saya rasa yang lain pun dekat tempat lain pun kita tak boleh tahu sama ada orang tu dikuarantin ke tak. Cuma yang tahu dia cuma rumah tu sendiri. Betul. Yang tuan punya. Jadi kita di sinilah letaknya kerjasama daripada kata orang, daripada apa yang
yang kena kuarantin dia sendiri. Maknanya kalau dia tahu yang dia dikuarantinkan, so dia kena cari alternatif lain. Kalau dia nak order makan ke apa, mungkin dia akan orderkan cara yang lain. Kita tak tahu cara macam mana. Ataupun mungkin dia dah bayar, dia suruh letak je ke dekat makanan tu kat luar. Nanti bila orang tu habis, bila orang tu dah letak, dia akan call. Ataupun cara dia janjikan dengan delivery tu, call. Nanti bila, sebab delivery ni setahu saya lah, bila dia nak hantar, dia akan call dulu penerima ni. Betul tak? Betul. Okey, tuan ini sekian nama Salim bin Ahmad contohnya. Okey, saya ni delivery Food Panda ke Grab ke, saya nak hantar makanan nama tuan. Okey, masa itulah dia patutnya dia akan berkomunikasi dengan delivery ni. Okey, saya ni dalam keluarga saya dalam keadaan berkuarantin. Apa yang perlu tuan buat, nanti bila tuan sampai, tuan letak makanan tu di tempat yang telah disediakan di luar daripada rumah tu. Dan bila dah letak, nanti telefon saya balik kata makanan tu letak. Jadi kita boleh buat macam tu. Jadi saya rasa kalau kita nak kontrol, nak letakkan rumah satu siapa kena kuarantin letak, saya kata ini agak susah lah. Agak susah dan rumit kita nak buat, nak kontrol macam tu. Okey. Baik, lagi pertanyaan ni Tok. Boleh Tok ya? Tak apa, boleh, sebab boleh. Inilah masanya untuk kita sama-sama memberi info selain daripada platform media sosial KD ini. Jadi Atuk pun boleh bersiaran bersama dengan view kita. Okey, pertanyaan seterusnya iaitu JKK Kampung boleh buat rondaan teguran aman pada penduduk yang tak patuhi SOP. Boleh ke? Boleh. Memang sebenarnya bukan setakat JKK, sebenarnya semua orang bertanggungjawab dalam urusan ini. Ya, betul. Bukan, jangan kita berharap bergantung kepada pihak kuasa dan juga pihak BK. Saya rasa sebagai satu penduduk atau penduduk kampung ni yang kita yang bertanggungjawab, sebagai penduduk kita yang bertanggungjawab, kita kena pastikan sebab mana-mana orang yang melanggar SOP itu kita tegur. Sebab apa? Sebab ketidakpatuhan dia orang tu akan mengakibatkan keburukan kepada kita. Ya, betul. Jadi sebagai penduduk kita yang bertanggungjawab, kita kena pastikan kampung kita kena jaga bersama. Maknanya kalau kita nampak orang tu dia tak patuh tu, kita tegur dia. Tegur, ya betul, tegur. Tegur, tak jadi kesalahan. Kalau memang tak jadi kesalahan pun, dia tak boleh cakap pun kenapa awak siapa. Dia tak boleh, sebenarnya dia tak boleh cakap macam tu. Sebab ini melibatkan kata orang kepentingan bersama. Ya, keselamatan bersama. Jadi saya rasa selain daripada pihak berkuasa buat pemantauan dan juga pihak MPKK contohnya, saya rasa orang ramai itu lebih penting. Itu yang seperti saya katakan tadi, kita jaga keluarga kita, kita jaga diri kita, kita jaga masyarakat kita. Ya, itu yang betul. Itu yang penting. Jadi kita pastikan kalau kita boleh adapt benda yang macam ni, saya rasa insya-Allah kita boleh kawal penularan COVID-19 dalam kampung kita. Ya, itu dia. Itu sebenarnya tanggungjawab kita bersamalah untuk tanggungjawab bersama. Untuk masyarakat, untuk keluarga kita, untuk kawan-kawan kita semuanya kan. Ya, betul. Tapi kalau diorang ni degil ni juga, saya pun tak tahu nak cakap macam mana lah. Kadang-kadang kita tegur juga tu. Kata, encik, pakai mas. Alah, kejap je, bungkus je ni, kejap je. Tapi dia tak tahu. Kadang-kadang kita pun betul. Nak check dia pun, dia dalam tergesa-gesa. Kan? Itulah masalah yang timbul di. Jadi saya rasa macam ni tau. Kalau contohnya kepada peniaga boleh bekerjasama. Maknanya kalau dia datang tak pakai mask, jangan jual barang dekat dia. Okey. Jadi kalau dia datang tu, katakan contohnya dia datang ke gerai, nak beli barang bungkus, dia tak pakai mask. Saya kata dia, sebab dia tak mematuhi SOP tu, saya kata saya tak boleh jual pada awak. Sebab awak tidak mematuhi. Contohnya macam kedai makan lah, dulu restoran. Bila kita nak masuk, kan kita kena scan dulu. Ya, betul. Kita kena ambil temperature. Ya, jadi benda yang sama juga kita buat kepada, sebab kampung kita ni, kalau gerai tepi jalan tu, macam contohnya macam warung-warung tu, dia kemungkinan tidak ada yang untuk scan, untuk pendaftaran tu. Tapi dia boleh bagi kerjasama dengan dia tak menjualkan dia punya barang kuih atau produk dia, barang dia kepada yang datang beli tu, tampak yang mana yang dia tengok tak mematuhi SOP ni. Jadi bila dengan itu, kalau kita bekerjasama, peniaga bekerjasama, saya rasa penduduk ni dia tak boleh lah kena pakai SOP, nanti kan dia tak boleh beli barang. Yalah, betul. Saya rasa saya dah sepatutnya
peniaga pun kena bagi kerjasama yang macam tu. Ya, betul tak. Baik. Okey, itu kita pun dah nampaknya kita dah dapat separuh daripada masalah yang timbul dalam kawasan kampung ni. Dan seterusnya tu, jadi saya dimaklumkan juga sebelum masuk ke Sabah itu tadi, ada coupon voucher yang belum dituntut oleh mereka-mereka ni. Ada lagi berapa ramai ni tu yang belum collect? Itu apa nama voucher tu tu? Okey, yang untuk makluman, voucher untuk yang skim Mesra Usia Emas ni sebenarnya sudah tarikhnya dah luput pun. Oh, dah luput. Dah luput, dah tidak betul. Dan tarikh akhir untuk penggunaan voucher ni adalah 20 hari bulan September semalam. Oh, tak ada nampak. Jadi sebenarnya dia kalau kita ikut voucher tu, kalau ikut daripada statistik saya, lebih kurang dalam 40% voucher yang tak dituntut. Banyak kan? Okey, voucher yang tak dituntut ni, dia ada kenapa voucher ni tidak dituntut? Tak dituntut. Pertamanya, masa pendaftaran dulu, masa dia orang buat pendaftaran skim ni, dia menggunakan nombor telefon. Dia sebab apa? Dia gunakan telefon, contohnya katakan dia bagi satu nombor telefon masa pendaftaran tu. Tapi lepas itu dia tidak lagi menggunakan nombor telefon tu. Jadi bila pihak JAWAS bagi mesej kepada dia orang ni untuk membuat tuntutan voucher kepada ketua kampung ke atau kepada pejabat DUN ke, jadi dia akan hantar SMS, dia akan broadcastkan SMS saja. Kita tak boleh nak pergi call seorang-seorang sebab ini melibatkan beribu-ribu penerima. Betul. Jadi dia broadcastkan saja SMS. Okay, please collect sila hubungi pejabat DUN contohnya untuk tuntutan voucher skim Mesra Usia Emas contohnya. Kan? Jadi dia akan blast saja SMS. Jadi masalahnya di sini sekarang, kebanyakan yang dalam 40% ni, kebanyakannya adalah mereka yang telah menukar nombor telefon. Allahu Akbar. Jadi bila saya telefon, sepatutnya pihak macam saya MPK ni, sebenarnya kita membuat value added dia kepada pengguna. Sebenarnya kita tak payah nak call dia orang lagi. Tapi bila kita tengok senarai itu dalam kampung kita, kita lebih bertanggungjawab. Jadi kita ambil usaha kita sendiri dengan MPK saya untuk call. Cuba hubungi dia orang ni untuk datang tuntutan. Mungkin dia orang tak perasan SMS tu ke apa. Tapi bila kita call, kebanyakan yang kita telefon tu adalah semua nombornya tidak dapat dihubungi. Jadi itu salah satu dari sebab. Yang keduanya, memang ada alamat. Tapi masalahnya, alamat ni semua pakai lot. Jadi kalau dulu, kalau dalam contohnya, kalau saya katakan lot 1, 2, 3, 4. Dalam lot tu ada 40 rumah, 30 rumah. Jadi kita tak tahu rumah yang mana satu. Betul lah. Sekarang jadi lot dia banyak. Satu lot tu kadang-kadang rumah sampai 15 biji rumah. 15. Jadi voucher yang ada kita ni banyak. Takkan kita nak pergi teluk satu rumah. Nak ketuk sebenarnya itu tak perlu pun. Cuma kita nak membantu aja. Tapi kalau di taman, kita boleh terus pergilah. Maksudnya contohnya kalau kata jalan KS2, Kampung Delik KD2 contohnya, nombor 14, kita terus pergi situ aja. Kita boleh, kalau kita tak nak pun kita boleh panggil dia, kita tahu rumah dia. Tapi kalau masalah di kampung macam kita ni, kalau katakan lot 2, 3, 4, 1 Kampung Delik kiri contohnya kan, dalam tu ada 6, 7, 8 rumah ataupun 10 rumah. Kebanyakannya lot-lot dalam kampung kita ni melebihi daripada 10 buah rumah. Kalau kita buat space sampai 30-40 rumah pun ada. Jadi yang mana satu rumah yang kita nak bagi yang orang ni duduk? Yalah. Ini pun salah satu sebab juga yang kita tidak boleh nak deliverkan voucher tu. Yalah. Jadi yang paling pentingnya kita pastikan telefon yang kita gunakan tu, yang kita bagi masa pendaftaran tu, kita guna telefon tu tidak akan ditukar-tukar. Jadi nombor telefon ni kita jangan tukar-tukar. Jadi kalau kita selalu tukar nombor telefon ni, bukan kata untuk voucher ni pun masalah. Mungkin jabatan-jabatan lain nak membantu kita, mungkin daripada zakat, daripada JKM, dia nak kontak kita, dia tak dapat. Kalau ada, mana tahu kalau ada bentuk bantuan apa semua, dia nak kontak kita, dah tak dapat dah. Jadi inilah yang banyak berlaku daripada kita ni. Jadi sebab kita ni suka tukar sangat
Yalah. Nombor telefon ni. Lagi satu Jadi tu, kepada- saya rasa sebabnya bantuan ni merupakan voucher untuk golongan mereka yang berusia berapa tahun ni tadi tu? Dia 60 tahun ke atas. 60 tahun ke atas ni kadang-kadang diorang ni mana ada Facebook, mana ada WhatsApp kan, yang ada pun anak-anak kan. Jadi mungkin masalahnya ialah dia hanya ada telefon yang boleh hanya menjawab. Bila kadang-kadang dia nak angkat tu lambat lah, kadang-kadang tertutup telefon lah. Jadi macam susah lah kita nak dapatkan mereka-mereka ni kan. Sebabnya satunya sebab memang diorang ni gadget ni diorang kurang mahir dalam aplikasi yang baru ada. Tapi kalau kita nak letakkan masjid ataupun surau pun kadang-kadang diorang ni sebenarnya ada orang luar. Ada orang luar, jadi diorang jarang ke masjid ke ataupun macam mana lah. Itulah masalah yang timbul sekarang ni. Okey Tok, tak apa Tok, kita tinggalkan yang tu. Okey, apa yang perlu kalau dalam keadaan macam itu, nombor telefon tu, bagi nombor telefon anak-anak yang boleh boleh dihubungi. Sepatutnya macam tu. Jadi update, bagi telefon kita boleh update. Kalau telefon saya pun boleh, saya boleh update online. Tukarkan nombor yang kita boleh. Dia tak mestinya nombor dia. Iyalah. Dia boleh letak nombor anak-anak dia. Nanti anak-anak dia dapat. Ada juga yang buat macam tu, dia letak nombor anak dia. Nanti kadang-kadang anak dia call, dapat mesej, Tok, telefon saya. Ni untuk ayah punya kan. Jadi kita boleh letak nombor yang boleh dihubungi. Betul lah. Patutnya kena masa isi borang tu kena tulis nombor telefon sendiri, lepas tu nombor telefon anak kan. Boleh. Jadi nombor yang boleh dihubungi. Kalau macam dia contohnya dia jarang tengok telefon. Tak maulah, susah mungkin tak mau. Letak nombor anak dia yang selalu main telefon. Kebiasaannya orang kita ni yang tua-tua ni dia SMS, WhatsApp ni dia jarang yang dia nak guna. Betul, kan? betul. Dia tahu telefon aja. Ring-ring dia angkat je. Tapi dalam kes ini saya rasa lebih baik saya cadangkan masukkan nombor anak. Itu lebih baik. Sebab anak ni bila dia tengok mesej tu, dia akan call. Kan? Jadi nanti tidak ada berlaku lagi voucher yang tidak boleh disampaikan. Okey Tok. Dan lagi satu lagi, jadi saya nak cakap sini. Okey. Pendaftaran warga emas ni dia berpanjangan. Maknanya kepada sesiapa saja yang bila dah masuk umur 60 boleh daftar. Okay. Jadi bukan dia bukan kata dia ada kempen. Maknanya berterusan. Kalau dia bulan depan dia masuk 60, dia boleh ambil borang, boleh daftar. Hantar je dekat saya. Biar saya uruskan, tak payah nak pergi hantar dekat Syalam. Biasanya saya buat uruskan, saya compilekan banyak-banyak. Lepas itu sebulan sekali saya akan hantarkan kepada pihak-pihak wawas. Jadi kepada ayah-ayah, abang-abang semua yang mana yang belum berdaftar tu, boleh berdaftar. Kalau tak ada borang, kat rumah saya pun ada borang, memang saya sediakan. Jadi kita berdaftar. Jadi kita ambil peluang ni, walaupun dia RM100 kata orang, tapi sekurang-kurangnya dia appreciate kita sebab voucher ni dia bagi pada hari jadi kita. Hari jadi. Jadi sebagai satu hadiah hari jadi. Okay. Sebenarnya voucher ni. Ya, sonok. Apa tadi ya? Okey. Itu dia sedikit maklumat mengenai dengan voucher warga emas iaitu 60 tahun ke atas, di mana sekiranya ada ibu bapa anda yang berumur masuk 60 tahun boleh saja daftar ke borang usia apa namanya? Borang apa tu? SUA. Borang skim mesra usia emas. Skim usia emas. Dan lagi satu saya nak bagi ini. Kita ada juga satu peruntukan, tapi tidak banyaklah. Kita ada lebih kurang 100 lebih penerima. Cuma saya mohon kepada keluarga-keluarga yang B40, maknanya pendapatan keluarga di bawah 1,500 atau 2,000 ke bawah tu saya boleh consider lah. Kepada mereka yang mempunyai anak, kepada mereka yang mempunyai anak yang lahir pada tahun 2014, yang mana akan memasuki alam persekolahan darjah 1 pada tahun depan. Jadi dalam bulan 11 ni insya-Allah saya ada satu bantuan berbentuk keperluan
peralatan sekolah lah kepada anak-anak yang akan masuk dia satu. Ini satu berita yang juga, gembira ni. Dan juga insyaAllah kita pun ada buat program juga di hujung tahun. Kita akan mencari 50 orang anak-anak yang susah dalam kampung kita. Kita akan bagi bersikal untuk dia orang pergi sekolah. Sebanyak 50 biji. Tapi ini terhad kepada 50 orang lah. First come, first serve. Bukan first come, first serve. Dia boleh buat permohonan. Nanti kita akan tapiskan. Dan kita tengok yang mana yang keluarganya lebih, kata orang lebih berkeperluan, kita akan bantu tu. Tapi saya di Kampung Delik ni, saya dah tetapkan bersikal sebanyak 50 biji. Ini nak tanya juga tu. Jadi, ya. Ini basikal elektrik ke basikal kayu? Tak ada basikal kayu lah untuk pergi sekolah. Dan kita akan bagi pula kepada anak-anak yang umur tahun 5 dan tahun darjah 5 dan sebab ini dah besar. Kalau budak darjah 1, 2 ni tak boleh naik basikal lagi, bahaya. Jadi kita bagi kepada darjah 5 dengan darjah 6. Darjah 5 dan dengan darjah 6 je Raimi. Jadi dia orang ni dah besar kan. Jadi kalau dia nak pergi sekolah pun mungkin sekarang ni kalau mak ayah pergi terpaksa hantar, mungkin dengan ada basikal ni esok mak ayah dah tak perlu untuk hantar lah. Cuma kita akan naik basikal, saya rasa. Jadi saya dah kotakan untuk 50 keluarga saja untuk basikal ni. Dan juga kepada yang, dan di samping itu juga ada program Back to School nanti, itu yang akan saya umumkan kendian. Itu terbuka kepada anak-anak B40 juga. Tentunya macam kita tahun lepas kita buat program bagi beg sekolah, kasut sekolah semualah. Kita ada buat program tu. Tapi kita tak boleh bagi kepada semua orang lah. Kita bagi kepada yang betul-betul memerlukan saja. Okey tu, ni ada soalan dia kata nama lorong-lorong kasih buat baru seluruh Kampung Delik tu. Sebab apa ada nama-nama lorongnya, ada tinggal kalau Mamat Noh tinggal Noh je. Contoh yang signboard Kampung Delik tu K tu manjang hilangnya kenapa kok? Kejam betul lah K tu. Okey, soalan dia macam ni. Bagus soalan saya. Baru saya nak jelaskan ke sini. Ni peluang saya nak jelaskan. Pertamanya saya buat pertama tadi yang signboard lorong tu. Okey, signboard lorong ni adalah di bawah pentadbiran pejabat daerah. Pejabat daerah ya. Jadi cuma saya sebagai ketua kampung, saya cuma membuat laporannya lah, kata kebanyakannya perlu ditukar tanda-tanda jalan, tanda-tanda jalan lorong lah perlu tukar. Jadi saya dah bawa benda ni ke pejabat daerah dan pejabat daerah telah beri maklum buat tahun ni dia kata tidak ada pertukaran untuk menggantikan tanda-tanda jalan ni. Tapi insyaAllah saya akan usahakan juga untuk tahun depan saya akan push dia orang lah kalau boleh dapat buka tanda-tanda jalan ni. Itu satu. Yang lagi satu yang pasal yang huruf K ni. Okey, jadi tanda Kampung Delik ni benda tu saya buat, kita tempah benda ni memang mahal. Dia menggunakan satu material yang kata orang yang boleh tahan panas, yang boleh tahan, dia tak akan kembang. Dia tahan panas dan tahan hujan semua. Tapi yang berlakunya, adalah benda ni dilanggar. Lori. Dulu pertama kali dah kena langgar. Jadi saya dapat tangkap dan ada orang yang telah beri kerjasama, beri maklumat dan kita telah tahu siapa yang melanggarnya. Lori juga. Jadi kita dapat claim dia. Dapat claim. Benda okey. Yang ini orang langgar tapi orang tak dapat nampak dia punya nombor lori itu. Jadi tapi walau bagaimanapun saya dah tempah dia punya huruf tu dan saya akan tambah lagi ada sikit huruf yang saya tambah. K tu saya akan ganti yang baru dan saya akan tambah lagi yang di atas tu ada, nanti kita tengoklah bila dah siap saya pasang nanti tengoklah ada penambahan hasil lah. Ada yang saya buat tu. Tapi saya minta bersabar dulu sebab apa yang itulah saya perlu buat. Sebab dulu dekat situ ada gerai. Jadi saya dah suruh pecahkan sebab kita nak tengok, saya nak cadang saya MPKK kita nak buatkan satu bawah tu sebagai satu macam tempat kita nak bersihkan, mungkin kita nak letak pasu bunga ke apa, nampak lebih cantik lah. Tapi sekarang ni ada pula orang tu dia buat pula ada pembinaan kayu-kayu situ dan saya pun telah buat teguran dan saya minta dibersihkan tapi nampaknya belum ada tindakan daripada beliau. Tapi tak apa, saya akan follow up benda tu
Baik. Tapi kepada penduduk, benda tu saya sebab apa? Saya dapat komen-komen banyak. Saya tengok yang komen-komen yang negatif. Katakan benda ni buat benda yang murah lah apa semua jatuh. Sebenarnya bukan. Benda tu mahal kita buat. Tapi cuma benda ni dah langgar. Dilanggar oleh lori. Saya ingat mungkin lori yang selalu lori yang melanggarnya lori-lori yang dia ada yang macam kotak apa, macam lori ais. Lori ais tu ya. Dia kalau kereta tak boleh sebab dia tinggi. Dia masuk tu dia langgar tu. Jadi kita tak tahu. Jadi memang kita tahu lah lori ais banyak, tapi kita tahu yang mana satu. Nanti kan kalau kita nak tuduh-tuduh pun tak boleh lah. Betul lah. Macam yang kes pertama tu kita tahu. Dia kata okey lori ni betul, saya tahu nombor ni. Jadi bila kita jumpa dengan dia, dia mengaku dan dia bayar kita balik ganti yang kata rugi kita lah. Okey Tok, terima kasih. Itu makluman yang terbaik jawapan daripada Tok mengenai dengan isu lorong dan juga signboard kita di Kampung Delik yang kata selalu hilang. Jadi minta mohonlah kepada semua warga Delik sekiranya berlaku lagi di mana kalau ada nampak lori ke ataupun perbuatan khianat yang dilakukan, sila maklumkan kepada pihak MPKK ataupun ketua kampung secara terus-menerus. Betul, sebab saya mohonkan kerjasama dari penduduk. Sebab apa? Kita buat ni untuk kecantikan kampung kita, untuk kemenangan kampung kita. Jadi kalau kita orang kampung tak ada bekerjasama kan, maknanya kita kena peka. Kita kena anggapkan kampung ni sebagai kita punya self belonging. Maknanya hak kita. Iyalah. Hak kita bersama. Maknanya kalau orang tengok, apa ni pergi langgar-langgar ni? Bagi tahu kan saya. Okey, Tok, ini kereta langgar sekian jam, saya ambil gambar dia ni. Kita boleh pergi buat tuntutan. Ya, betul. Okey, jadi saya minta kerjasama, dan sebelum kita akhir ini saya minta saya nak ingatkan sekali lagi, pastikan kita ikut SOP semasa PKP ni, dan saya rasa kalau kita semua ada kerjasama dan disiplin saya rasa insya-Allah penurunan ni COVID-19 ni kita boleh atasi. Okey, Tok, sebelum Tok tinggalkan konti, satu soalan saja saya nak tanya Tok. Ya, okey. Ini mengenai ada kita punya view ni bertanya Tok. Atau perasan tak bila kontraktor Syahbaz membuat jalan tu, bila dia turak balik, keadaan jalan tu dia tak rata tu. Jadi saya rasa memang ada sekali tu saya lalu di atas tu dia macam tergelincir sikit. Dia kata orang membahaya jugalah sebab muka jalan tu tak betul tu. Dia tar tu dia tak kata orang tak level lah, tak level tu. Tak kata orang tak sempurna lah. Tak sempurna tu. Macam mana ni tu? Okey, jalan kampung kita ni kebanyakannya adalah di bawah MPK dan juga JPR. Jadi saya rasa pengorekan pipe air, penggantian pipe air ni banyak korek sana korek sini. Jadi penampalan tu saya rasa ini semua penampalan sementara. Sementara. Dengar tu, sementara. Jadi macam kampung macam dululah, macam kita punya lorong-lorong dulu yang dibuat delik baru, delik kanan dulu. Jadi bila masa dia korek tu dia tampal sementara. Lepas tu bila projek tu dah siap, bila dah siap tu maksudnya bila dia dah buat testing, dia dah fully testing, commissioning, testing semua, bila tak ada leaking, sebab ini air kan, bila dia tengok tak ada leaking, dia orang dah test semua jalan, tapi mungkin ambil masa yang lama. Jadi bila tak ada leaking, tak ada apa, maknanya baru benda tu operasi, baru kalau jalan tu nak repair, baru dia turak balik. Jadi dia sekarang ni dia tak boleh turak sebab apa? Dia belum buat testing lagi. Betul. Dia sekarang ni tengah pasang. Jadi besok kalau dia dah turak balik, jadi kalau kata berlaku kebocoran ataupun tiris ke apa pipe yang telah digantikan, jadi dia kena korek balik. Jadi kan di situ dah rugi dah balik. Jadi insya-Allah saya kata itu semua untuk sementara aja. Baik. Itu dah. Itu jawapan daripada Tok Ketua Kampung. Sebenarnya banyak soalan yang diajukan oleh pihak view ni. Saya takut Atuk tak dapat tak cukup masa untuk Atuk jawab sebab ini pun menggunakan tak apa, insyaAllah kita boleh udara di masa-masa akan datang. Tapi kalau ada masalah apa-apa pun boleh datang jumpa saya ataupun boleh telefon saya. Boleh telefon boleh telefon saya. Boleh tak saya tuliskan nombor telefon Atuk untuk diorang ambil? Boleh. Okey, apa nombor telefon? Boleh. 019 378 95 95
65. 65. Okey, saya dah post dah. Jadi apa saja pertanyaan mengenai dengan isu kampung ataupun sebagainya bolehlah diajukan terus menerus di talian telah pun saya ajukan. Alhamdulillah, nampaknya terungkailah sudah segala pertanyaan dan juga masalah yang kita hadapi dalam kampung ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain masa bersama dengan ketua kampung kita yang sudi live di radio MSKD FM. Dan harapan saya juga kepada Tok Ketua Kampung dan juga seluruh warga Selat Kelang agar terus membenteras COVID-19 ini dengan SOP dan juga dengan matlamat kita jaga kita. Okey, Tok? Okey. Ya, sama. Okey, terima kasih banyak. DJ. Ya, terima kasih, Tok. Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiada tunggu tabur benih. Okey, kita dah bersama dengan Tok Ketua Kampung kita iaitu Encik Abdullah bin Abdul Rani yang sudi live bersama kita di konti radio MSKD FM malam ini. Dan harapan saya segala pertanyaan yang diajukan telah pun terjawab dengan jelas dan nyata. Jadi sekiranya anda ingin membuat pertanyaan, bolehlah terus menghubungi Tok Ketua Kampung seperti mana telefon yang telah pun saya typekan tadi. Baik. Nampaknya berdentum-dentam di luar sana. Apakah hujan akan turun malam ini? Tentunya malam ini sejuk lah kita kan. Okey, terima kasih kepada semua view-view saya yang bersama kita malam ini. Dan juga malam ini dah pun mulanya PKPB di Mukim Kelang. Harapan juga saya kepada anda sentiasalah mematuhi syarat-syarat SOP yang telah ditetapkan. Alhamdulillah. Sudah nasib padan. Okey, kita akan bersama juga sekiranya ada panggilan yang untuk kita sembangkan malam ini, boleh terus pandai di talian konti yang akan dibuka selepas ini. Saya type lagi sekali nombor telefon untuk anda hubungi untuk kita sembang-sembang kan. Okey, sebenarnya kita ada lagi seorang yang akan berinteraksi secara live malam ini, tapi saya belum lagi mendapat maklum balas daripadanya. InsyaAllah kalau dia sudi untuk berinteraksi dan untuk mengungsikan info-info yang ada dalam sekitar Bandar Kelang ni, bolehlah menghubungi saya, please. Okey, bunga kasih Aina, itu yang saya nampak tadi, dan juga Julia Abdul Rahman. Selamat malam, salam pertemuan kita di konti radio MSKD FM. Aku meminta kepada engkau seorang saja, penuh harapan di dalamnya dada, malang jodohmu padaku belum ada. Jangan engkau selalu tangiskan, jangan engkau selalu sedihkan. Sudah memang di dalam suratan jodoh pertemuan takdirnya Tuhan. Sudah memang di dalam suratan. Okey, Jasami Yanti kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Takdirnya Tuhan, sang matahari dan sang. Okey, esok jangan lupa kita lupa esok tak ada sarapan pagi di kedai-kedai. Hanya beli dan take away aja. Malam ni malam Kliwon tu, bro. Apalah malam Kliwon. Okey, kita punya admin grup WhatsApp Siti Muniyati Liz berada di konti waktu ini. Kalau Siti Muniyati Liz boleh menghubungi di konti, bolehlah terus mendial di talian telah pun tertera untuk kita bincang-bincangkan malam ni. Dan apa saranan dan juga pesanan kepada ahli-ahli grup WhatsApp The Lead Generation, juga kepada warga kampung Delik khasnya, dan tak lupa juga kepada warga-warga kampung yang berdekatan dengan kita ini. Tadi Kampung Delik Kanan, Kampung Delik Baru, Kampung Delik Tengah, Kampung
Delik Kiri, Jalan Jepun. Sungai Udang, Teluk Pulai, Jalan Hasan, Jalan Selamat, Jalan Yadi, Kampung Sungai Sirih, Kampung Getapi, Flat Seri Perantau. Adinda, air yang ku minum tak hilang dahaga, hatiku kesal tiada terkira, kau siksa batinku hingga ku merana. Apakah dosaku Adinda? Okey, waktu sekarang 10.29 malam. Salam teman, Assalamualaikum pada yang baru saja live bersama saya di Konti Radio MSKD FM. Host anda yang bertugas malam ini iaitu Wan Zul. Nampaknya kita diuji lagi. Nah, sekarang ni Bandar Kelang pula bergejala yang agak tinggi COVID ni. So kepada anda yang ingin buat panggilan, terus buat panggilan di Konti, saya menunggu kan untuk kita sembang pasal COVID lah kan. Nak sembang cerita lain pun boleh juga kan. Ini ada juga yang saya dapat makluman daripada catering katanya harapan mereka tak dapat nak dipulihkan. Sebabnya dah booking tapi cancel. Majlis kahwin cancel. Lupa nak tanya Tok tadi lah. Di dalamnya dada, saya suka lagu ni. Awak suka tak? padaku belum ada. Jangan engkau selalu tangiskan. Jangan engkau. Okey, selamat malam kepada peniaga-peniaga di Kampung Delik pada malam ini. Selamat menjalankan urusan niaga. Antaranya kedai makan Pak Ya dan keluarga, kedai makan Maldina, kedai makan Mek, kedai makan Burhan, kedai makan Western, kedai makan Tom Yam Natasha, kedai makan Pak Kantan, kedai makan SKKD, kedai makan Tom Yam Zakaria, kedai makan Along and Catering, kedai makan Faizal Nasi Ayam. Warisan katanya tak ada air Kelang yang dapat nama. PKPB pun Kelang gak yang dapat nama. Kes curi motor pun Tapi you all perasan tak dalam Kampung Delik ini tak ada kawalan keamanan kan? Sekarang ni banyak budak-budak lepak, banyak budak-budak motor kan, dengan bunyi bingit-bingit bising. Ya. Dah maklumlah, jambatan ketiga dah ada, semua kampung pun masuk. Okey, Miss Raimi tak nak call ke? Call lah. Tadi banyak soalan. Kelang gak ternama? Ya. Dulu Bandar Kelang ternama sebab ada gagak. Juga Bandar Kelang dulu juga terkenal sebab ada buaya Kelang. Dulu rojak di Kelang ni, rojak Kelang juga dapat nama. Cendol Kelang. Lagi apa lagi? Apa lagi yang disebut Kelang? Siksa batinku hingga ku merana. Apakah dosaku Adinda? Layan je dulu. Okey, saya tunggu panggilan kalau ada nak panggilan sebab kita akan berakhir pada jam 11 malam. Ya, 11 malam nak berakhir. Okey, yang buat majlis minggu ni mungkin ada yang dibatalkan. Mungkin ada jalankan bersama dengan ahli keluarga saja. Dan rembulan berhari-hari berzaman-zaman. Macam mana tu bos nak buat dengan mak rempit exhaust buluh dalam kampung ni? Ia dia pakai exhaust buluh. Apa kata kalau kita pergi dekat mamat motor tu, awak pesan dia macam ni, kau nak jual motor ke? Kita orang tak nak belilah. Ya, pasal motor kau ni?
Oh, sebab dia bunyi pom 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 pom. Oh, dia pakai exhaust buluh. Senang je kau start, kau tengok bumbung mana dia pergi. Gitu. Okey, Malina Mak Yusof katanya esok gerai Paprika ada buka ya. Depan 99 ada COD, boleh call kambing. Call kambing. Oh, boleh call kambing. Kambing? Kau ni typing error ni, Malina. Ayam paprika, kambing paprika. Cuba hantar kat konti ni bagi kita orang rasa. Wah. Alam dicipta untuk manusia bersuka. Okey, saya nak maklumkan kepada anda semua bahawa kedai makan Pak Yah dan keluarga esok ada menjual nasi embeng. Nasi embeng dari jam 12.30 hari hingga 6 petang. Nasi ambeng kau. Boleh menghubungi Ahmad Izam 012-323. Jauh cepat. Dulu time Wanzul jaga ronda kampung ada slow sikit. Yelah. Itu dulu. Okey, selamat malam dan salam teman buat UMNO Don Sementer. UMNO Don Sementer. Apa khabar? Sihat ke? Yalah, dulu masa kita ronda dulu ramai. Kita di bawah JKKP, iaitu pengurusinya Tuan Haji Mak Jasri. Sekarang ni dah diambil alih, insya-Allah katanya. Sebenarnya bila habis PKP tu hari, diorang ketua kampung ada cadangan untuk saya menumbuhkan pelatun rela di Kampung Delik. Tapi disebabkan PKP ni kita hold dulu ya. InsyaAllah tahun depan kalau tak ada PKP, pelatun Kampung Delik akan ditubuhkan. So jangan risau. Sekarang ni kita pantau-pantau lah sesama kita. Yang mana kita boleh tegur. Tak boleh ditegur dengan ni muka keras nak melawan aja. Balai cerita. Okey, Nela Aziz, selamat malam, salam pertemuan. Apa? Nasi ambeng? Ya, Zack. Woi, bila nak ni? Masuklah cepat. Kat situ pula dia. Aku punya tunggu sampai lampu minyak tanah. Rembulan berhari-hari berzaman-zaman menerang alam setiap masa, tidak pun pudar cahayanya menerang alam setiap masa, tidak pun pudar cahayanya. Dia minta lagu pula. Orang minta dia. Aduh. Come on gang. Tadi ya je dalam tu. Tolonglah, kita nak dengar suara gemesia awak tu. Okey, salam teman kepada siapa tadi tertinggal lah. Cepat sangat dia punya ni berlalu. Siapa tadi ya? Kak Miswa, Ajib Gana, juga Mak Zulkifli, Zul Fikri Sazali. Salam teman, assalamualaikum, selamat malam. Okey. Sekali iklan lah. Okey, teruskan berlimpun dan selamat malam. Kita berakhir pada jam kurang 20 minit daripada sekarang untuk kita tutup konti. Setelah kita bersama dengan Tok Ketua Kampung. Lepas ni saya terus upload di YouTube. Anda boleh dengar balik apakah kata-kata daripada Ketua Kampung tadi. Okey, layan. Kabeh dikawirak katiwai takon kabeh karo konco-koncone, tapi siji pun ra ngeweki. Lu situne uripku kaya ngene, ngalor ngidul oke ngadoki, melati telok karo dulur-dulure, ya wis tak kengki wae. Kepriye Kang Kelang kok dibantu ke Kobik?
kepriye kang uripku kene mau nyusake kabeh kanca-kancane bengke. Oi, kuatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabatku? Oh, khabar baik. Sehat alhamdulillah sahabatku. Baik, ini dia kitanya frontliner saudara Zack. Apa khabar Zack? Sehat ke Zack malam ni Zack? Alhamdulillah bro, sihat-sihat macam tu lah. Mudah-mudahan sihat seterusnya lah Ya. Ini kembar ke? Ini dekat live pun ada, dekat phone pun ada. Ini kembar awak ni Hai, kembar ke? Okeylah Zack, tadi awak dengar kita live bersama dengan ketua kampung kita tadi? Bagus lah. Maksudnya satu program yang bagus lah. Maksudnya bersama dengan ketua kampung, mungkin di kalangan orang kampung, boleh tanyakan sesuatu yang baik untuk ketua kampung, ketua kampung boleh jawab kan, dengan jelas, dengan teliti. Orang kampung pun senang. Ya, insyaAllah. Itulah harapan kita sebenarnya Zack. Kan? Okey Zack. Hari ni sorry kacau awak. Harapan semua orang berharapan kan. Harapan nak sihat, harapan nak sesuatu yang baik, betul tak? Ya, betul. Okey, apa awak nak soal saya tadi? Okey, soalan dia. Soalannya sekarang isu di Mukim Kelang ni dah bertambah. Jadi apakah tugas awak ni sebagai frontliner pun dah bertambah? Gitu. Okey lah, macam ni lah Wan tugas saya lah bertugas di Klinik Kesihatan Bondan Botani. Tugas saya adalah membantu, merawat apa jua situasi yang berlaku atau yang berada di situ, betul? Betul. Berbagai situasi COVID yang melanda di daerah Kelang ni kan. Betul. So tempat yang telah ada pun diisytiharkan sebagai zon merah, betul tak? So sebagai cabaran bagi saya jugalah bila zon merah, bila Kelang ni jadi zon merah. So kami petugas-petugas di Klinik Kesihatan Bondan Botanik lagi mencabar. Lagi mencabar sebab jangkitan sekarang ni bukan macam dulu tau. Sebab jangkitan sekarang ni melibatkan berbanyak pihak. Melibatkan berbagai pihak, seperti macam melibatkan kluster kan, keadaan suasana yang berlaku, lepas tu melibatkan kontak ataupun mereka-mereka yang kena tak tahu dapat kena dari mana kan. So kami situasi yang luar biasa sikit. So cabaran kami kat situ lah. So hari ni saja kami merawat semalam hari ni hampir 120 pelajar sekolah. Wow, ramainya pelajar sekolah. So semalam, hari ni dengan esok lebih kurang dalam 240 pelajar kami akan saringkan untuk mereka. Jadi awak kena pakai apa namanya PPP, apa nama? PPE, protection anti-implement. Itulah kita nak tahu sebenarnya maksud PPE tu. Kadang-kadang orang sangkakan lain kan. Tak apa. So sebut PPE pun okey dah. Bila sebut PPE orang faham baju macam mana kan. Kadang-kadang PPE ni baju panjang ni susah nak sebut. Dia belit-belit lidah. Ya, kadang-kadang senang je, simple. Dia PPE ni orang cakap apa? PPE kau. PPE kau kan. Lu kurang kan. Itulah itu yang ingin kita kongsikan bersama lah. Maksudnya suasana di klinik dan pergerakan di klinik pun dah ada bertukar kan. So tapi jangan risau. PPKB ni bukan kita tak boleh klinik, boleh pergi klinik. Siapa pesakit yang ada appointment seperti biasa, datang seperti biasa, tak ada masalah. Kalau di Roblox pun cakap nak pergi hospital, nak ambil darah ke ataupun nak jumpa doktor, betul tak? Betul. So tak ada halangan. Tapi kalau ramai yang tahu, susah pihak kita nak sikit nak tukar. Sebab sekarang sistem online sekarang, tak sistem macam dulu datang kita bagi appointment, tak ada. Sekarang ni nak datang klinik yang bukan kecemasan, kena ada appointment. Macam tu. So sukar bagi kita sebab kami pun terpaksa kena bagi pesakit tu ruang yang selesa. Bila ramai-ramai datang, sebab kita tak boleh bagi masuk ramai dah sekarang kat klinik. Seorang pesakit dengan pewaris orang.
Oh. Itu saja. So kalau ramai datang dengan anak ke dengan adik, so terpaksa tunggu kat luar tu pula dengan suasana yang tak selesa, panas kan, berhujan. So sebenarnya risiko yang paling tinggi yang boleh dapat kuman adalah klinik kesihatan, hospital. Macam tu ya. Memang risiko memang tinggi kat situ, kecuali kalau budak kan, kanak-kanak yang mudah dapat sakit. Itu ceritanya. So bukan maksudnya kita ni tak benar kau datang klinik. So, ramai bukan, memang itu adalah tempat yang mudah dapat. Lebih kita kuman. Kalau kuman tu kan macam-macam kuman berisiko. Termasuklah kami yang berisiko. Yalah, betul lah tu. Okey, peratus bangsa yang ramai mendapatkan rawatan ni. Tapi kita tengok daripada sekarang ni peratus yang kena COVID apa? Peratus maknanya bangsa orang Cina, Melayu, India dan lain tu. Yang ramainya peratusannya pada mana? Bangsa mana? Sebenarnya COVID ni dia tak kira bangsa kan. Memang tak kira bangsa lah. Tapi yang ramai yang ramai Melayu ke, Cina ke, India ke, apa ke, siapa ke? Ramai Melayu lah. Oh yo, Melayu ke? Cina tak ada COVID? Ada, Cina ada. Tapi masa sebelum ni kan, masa PKP yang pertama tu banyak Cina. Oh, Cina. Sebab dia orang pergi banyak keluar negara kan. Yalah. Saya sebab sekarang ni situasi COVID kita, COVID dulu COVID banyak COVID import. Tahu tak? Sekarang ni banyak suasana COVID sekarang COVID tempatan. Kena dalam tempatan, kena dalam negara kita je. Tak dulu kena kat luar negara, betul. Daripada luar negara, utamanya China, balik China, datang sini, pergi ke Indonesia, pergi mana-mana kan. Betul. Terus COVID yang kali yang gelombang kedua ni adalah tempatan. Macam mana tu kan? Dalam kampung awak pun awak berjangkit. Lama tak mau cakap lah. Takut betul tak? So sebelum kita takut nak berjangkit, so kita kenalah bersiap sedia, kena sentiasa patuhi SOP, pergerakan, jangan terlalu lebihkan pergerakan, kurangkan pergerakan berjalan-jalan di luar sana kan. Okey Zack, saya nak tanya, ada tak pihak KKM datang ke tempat-tempat, contohnya di gerai-gerai makan untuk membuat pemeriksaan secara terperinci mengenai dengan pelanggan dan juga premis yang menyediakan makanan ni? Okey, kalau untuk itu dari segi situasi perundangan kan, perundangan. Bila peraturan atau undangan dah keluar oleh pihak kerajaan, oleh pihak KKM, semestinya pihak-pihak pegawai kesihatan akan turun untuk memantau, untuk mematuhi atau memantau tentang kesalahan-kesalahan yang orang awam buat kan. Macam merokok kan, tak boleh merokok, macam tu juga kan. Bila peraturan tu dah keluar, so maknanya pegawai-pegawai kita akan pantau lah, itu saja. Yalah. Pantau macam tu, pantau tak pakai mask, tak ikuti SOP, tak patuhi SOP, dengan bersama dengan PDRM dan PBBT yang lain. Okey, itu maklumnya info yang terang sangat saya dengar. Okey, ini ada komen daripada Siti Muniatilis, katanya apa pun tahniah saudara Zack terbaik. Tahniah apa mengharu? Tahniah dah mengharungi COVID. Tahniah sebab pakai PPE kot. Tak adalah, dia tanya sebenarnya ada, saya bangga juga. Macam dulu kita pernah live, saya berbangga dengan adanya sahabat-sahabat kita yang menjadi frontliner dan membantu warga-warga Selat Kelang khasnya ni kan. Jadi saya macam mau best lah kalau lah ada kan sesuatu permintaan daripada Kementerian Kesihatan, katanya okey, siapa nak volunteer jadi pegawai pemeriksaan, aku dulu pergi dulu Zack. Bukan peluang, bukan sekolah lawan tak dibuka tau sebenarnya. Sebenarnya untuk kalau kes COVID ni, untuk ni sukar KKM nak bagi peluang kepada sekolahwan. Boleh bagi peluang kepada sesuatu aktiviti-aktiviti tertentu, contohnya memantau pesakit di luar sana kan, itu saja. Tapi membantu keadaan klinik, itu boleh, tak masalah. Sebab sebelum ni ramai yang sukarelawan yang datang daripada NGO ada, seperti macam PBSM,
program ibu-ibu tunggal kan. Diorang datang membantu kita di klinik. Untuk mantau suasana pergerakan di klinik tu. Okay. Tapi kalau untuk COVID ni mereka yang kata apa yang suka pula kan, nanti bahaya. Okey, Zack, saya nak tanya, kalau kita buat saringan ni berapakah casnya yang dikenakan? Okay, sebenarnya itu dari segi pembayaran ni saya kurang arif sikit, tapi boleh lah sikit saya terangkan sikit kan. Okay, sebenarnya dia banyak situasi sebenarnya. Sekarang ni bila situasi dia ada situasi kluster kan. Melibatkan kluster atau wabak tu yang terdapat di sekitar, contoh di Sabah ke di mana-mana sekarang ni yang melibat kan. So sekiranya seseorang tu ada dapat kontak kan, kontak dengan positif, so dia orang boleh datang dekat klinik dengan secara percuma, tak ada masalah pun, tapi dia ada bukti yang dia ada kontak dengan positif. Tapi kalau dia tak ada kontak, dia nak buat saja, itu kena bayaran. Tapi sebelum ni memang dia selalu buat dekat swasta, dekat klinik kesihatan tak buat, tapi baru-baru ni dibolehkan dah pula kan. Tapi bayaran saya tak pasti berapa. Okay. So kami berikan perkhidmatan percuma kepada mereka yang ada kontak dengan pesakit yang positif. So contoh awak ada kontak dengan seseorang yang ada positif, yang balik dia dah positif, dah masuk Sungai Buloh. So awak dapat tahu dia positif, so awak kena buat saringan lah. Macam tu lah. Macam tu. So tapi kalau macam awak tak ada kontak dengan siapa-siapa, cuma awak risau, awak takut, tapi dengan dia syarat awak ada gejala lah, awak ada simptom lah. Gejala seperti batuk, sakit pekak, demam, dan sakit pada badan macam tu kan. Semua yang boleh, tu lah salah satu gejala lah. Dalam 14 hari awak jumpa dengan kontak tu. Okay. Baik, sebelum kita mengakhiri segmen sebelum kita besar ya. Awak ni kita santai kan, kalau nak ikutkan, kalau nak tahu lebih mendalam, contoh macam statistik ke apa ke, saya tak berani nak jawab kan. Menyebabkan orang atasan saya boleh beritahu, cuma menerangkan bagaimana pergerakan di klinik, macam mana persaingan tu berlaku, macam mana itu saya boleh tahu jumpa dengan siapa kan, macam mana nak potong gelang, macam mana nak bayar pembayaran compound tu, saya boleh jawab, tak ada masalah kan. Sekiranya ada kena compound daripada pihak penguatkuasa, sama ada PDRM ataupun pegawai kesihatan, mengikut tempat di mana. Kalau ada eksita Kelang ni, bolehlah bayar compound tu dekat pejabat kesihatan daerah lah Kelang. Tu dengar tu kawan-kawan, jangan buat masalah kan. Sebab sekarang ni bila sekarang ni ramai dah kena waktu malam, waktu 2 pagi 3 pagi dah kena compound juga tau sekarang ni. Oh ya ke? Sekarang ni kan masa PKP tu tidak dibenarkan, tidak melebihi pukul 2 pagi atau 3 pagi kan, tapi diorang berada juga di kedai makan 2 pagi tu. Betul? So bila penguasa nampak, dia compound terus. Yelah. Betul. Kena jaga lah. Mungkin kalau ada soalan-soalan yang mengenai macam tu, boleh saya jawab kan. Kalau mengenai statistik tentang tu, saya tak ada baca kat lokasi yang zon merah yang kita bekerja, kadang tak ada berat benda-benda tu kan. Kita dapat kata PNC lah kan. Betul. Benda-benda yang santai-santai yang boleh orang kita dengar, mengambil pengetahuan kan. InsyaAllah. Yang pasti kan, yang penting sekarang ni kita dah di alam norma baru. Setiap rumah kena ada apa? Kena ada sanitizer. Kena ada apa? Sanitizer kena tu, dah wajib dah kena ada. Setiap kali budak-budak sekolah pun kena bawa sanitizer yang poketnya kan. So sekarang ni pun mask pun kena bawa 2-3 juga dalam poket. Yelah, kadang-kadang mask tu sampai seminggu kan. Tak tukar, hitam je. So pastikan lah, sebab mask kita pakai walaupun berbaring, harap kalau boleh jangan buang mata rata, kena buat tempat yang tertutup.
Itu satu saya ingin saya nak tekankan, nak pesan kepada sahabat-sahabat di luar sana. Emas tu kalau boleh jangan buang mata-mata minta tolong lah. Sebab awak dah pakai, so kuma-kuma dah melekat. Bila orang terpegang kepada mereka tu, aduh. Yelah, memang betul pun saya tengok di atas jalan dia bersepah emasnya. Apatah lagi di tempat pembuangan sampah. Kita kesian kepada pekerja yang mengutip sampah tu kan. Mungkin orang tu nampak macam simple lah. Tak apa. Itu nak simple. Sebab kuman ni bila jangkitan ni bila melalui sentuhan, melalui pegang semua kan. So dia harap kita dapat berdisiplinkan diri kita lah di norma baru ni. Itulah dia. Botol sanitizer tu jangan buang mata-mata kan. Bila kita lekat tangan kita ni melekat kat orang kan. So, kalau awak positif lagi bahaya. Betul. Yalah, okeylah. Sebelum tu rasanya belum basi lagi kan benda ni. Siapa? Belum basi lagi perkara ni. Jadi saya nak ucapkan selamat hari ulang tahun buat Zack lah kan. Semoga awak panjang umur, dimurahkan rezeki, sentiasa ceria bersama keluarga, bahagia hidup kekal hingga ke akhirnya. Kan. Alhamdulillah. Terima kasih Wan atas ucapan terharu saya kan. Walaupun saya dah berumur 25 ni kan. Ada juga yang mengingati ulang tahun saya. Walaupun macam mana pun, terima kasih banyak-banyak. Okey lah. Alhamdulillah, insyaAllah. Baik, pesanan terakhir buat view kita ni. Silakan Zack. Okey, saya bagi pihak gerakan foreigner terutamanya di klinik Bandar Botani ingin ucapkan terima kasih kepada Wan. Tak ingin berpesan kepada semua orang di luar sana, sentiasa kena jaga diri, jaga kesihatan. So kena sentiasa mengikut perintah kawalan penggerak pula bersyarat PKPP. So pastikan jangan kena sentiasa dalam rumah lah. Jaga kita jaga keluarga kita, jaga kawan-kawan kita. Itu sajalah. Ya betul, insyaAllah. So, sekiranya anda adalah seorang yang ada kontak dengan positif, datanglah cepat-cepat buat saringan di klinik yang berkaitan. Itulah dia pesanan. Salam sayang, salam semua. Kita nak semua kita sihat. Ya betul. Kita doakan semua berjalan dengan baik lah kan. Semoga dalam 14 hari ni kita dalam suasana yang kita memperjuangkan supaya kita boleh menang. Ya betul. Terima kasih atas nasihat dan Pakcik Iskandar katanya terima kasih Encik Zack berkongsi info katanya. Dan itulah dia saranan dan juga nasihat daripada kitanya frontliner malam ini yang menjayakan program kita malam ini. Dan terima kasih juga kepada Zack sekali lagi kerana sudi menghubungi di Konti. InsyaAllah kita akan bersua dalam segmen yang lain. Mungkin alright, insyaAllah ya, bersama dengan Zack juga. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Terima kasih. Alright, jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nampaknya kita dah pun bersama dengan Tok Ketua Kampung kita dan juga sahabat kita selaku frontliner yang bertugas di klinik Bandar Botanik, klinik kesihatan Bandar Botanik untuk memberikan info sedikit sebanyak mengenai dengan COVID-19 yang berlaku dalam Mukim Kelang pada saat ini. Dan pada jam 12 malam nanti dah pun bermula dengan sekatan keluar dan masuk ke Bandar Kelang. Okey. Okey, selamat malam kepada anda yang baru saja bersama dengan kita pada waktu ini. Dan sekiranya anda ingin sekiranya anda terlepas dengan segmen yang awal tadi, bolehlah melihat cara rakaman di YouTube pada jam 12.30 malam untuk saya
untuk saya putarkan balik ataupun tonton balik ya. Apa yang telah pun kita rakamkan pada jam 9.30 malam tadi bersama dengan Kota Kampung. Baiklah, untuk itu terima kasih juga saya ucapkan kepada live yang bersama saya pada malam ini. Apa jua yang berlaku, diharapkan bersabar untuk menangani masalah COVID ini. Dan sama-samalah kita menjaga keluarga kita, diri kita, masyarakat kita agar terus dengan SOP dan juga keselamatan mengenai COVID-19. Aku cakap pun dah macam apa dah ni. Tentulah sebenarnya tercari lagu sebenarnya ni. Okey, kurang berapa minit lagi ni? Dah pukul 11 malam ya. Okey, kita akan berakhir dengan sebuah lagu daripada Kalia Siska. Suaramu sayangku. Pandanglah aku, hembuskan nafasmu, kerana aku amat rindukanmu. Janganlah, jangan kau jauh dariku, tanpa wajahmu kelam duniaku. Bisikan aku, katakan cintamu, karena suaramu bersyair laguku. Dendangkan aku, dengarkan padaku, dekaplah aku, wahai kekasihku. Bila bermimpi kamu, jaga dari tidurku. Aku sebut namamu, aku seru cintamu. Engkaulah kekasihku, hanya engkau nyawaku. Akulah perindumu, akulah pencintamu. Bawaku bersamamu, agar hilang resaku. Eratkan dekapanmu, dekatlah padaku, cinta berpadu. Okey, untuk makluman Amirul Husna ya, saya tak akan putarkan lagu-lagu yang daripada artis-artis. Saya hanya putarkan lagu untuk cover saja kerana saya tak nak disekat lagi dah. Serik dah kena sekat-sekat ni ya. Itu juga terima kasih kepada Muhammad Faiz Al-Syad kerana sudi join. Muhammad Fairuz katanya 12.1 malam ni tak boleh keluar dah. Tapi yang bekerja kena ada surat pelepasan. Yalah, betul. So itulah dia pesanan saya. Jangan minta lagu-lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi asal dalam siaran langsung dalam FB. Kita tak nak disekat penyiaran ini. Jadi kalau sekat, saya pun payahlah nak teruskan segmen dan juga live-live yang lain. Sekarang ni dah pun 3 akaun dah dibuka. Gara-gara menyiarkan lagu-lagu yang diputarkan secara lagu-lagu yang tak diberi permit penyiaran lagu sebenarnya. Bisikan aku, katakan cintamu. Okey, Awi Ashraf kata salam Abel, sedap lagu. Kena lagu cover tu je baru sedap kan. Kadang-kadang itulah isu cover ni, kadang-kadang artis-artis juga yang marah. Okey, teruskan berhibur. Yana Zikri katanya Assalamualaikum Bapa. Waalaikumsalam. Mungkin aku bisa bercinta dengan kamu, kendati kata-katamu selalu menusuk jantung, melukaiku.
Mungkin ku mau memaafkanmu kembali demi cinta yang ada di hatiku, meloloskanmu dari kata pisah. Mungkin sang fajar dan sayap-sayap burung patah menyaksikan kita berseteru, selalu tak pernah damai. Ya, betul Amirul Azman. Amirul Husna Azman, betul. Okey, salam teman buat bosku Sarin Sapuan daripada Makna Event. Yang dendam akan kerasmu, sehingga Sehat ke bos? kita bersama. Mungkin ku mau memaafkanmu kembali demi cinta yang ada di hatiku, meloloskanmu dari kata pisah. Mungkin sang fajar dan sayap-sayap burung patah menyaksikan Oke, salam teman buat Rosanani Ramlan. tak pernah damai. Mungkin cintaku terlalu kuat dan menutupi jiwa yang dendam akan kerasmu, sehingga kita bersama. Mungkin Okey, Mak Fairuz katanya nak buat pesanan. Tertinggal lah. Mana radio pergi tadi? Mana sekejap Nak buat pesanan kepada warga Kampung Lek, kiri kanan baru, duduklah rumah, nak keluar rumah bila perlu saja, jagalah diri sendiri, mask wajib pakai. dan sayap-sayap burung patah menyaksikan kita berseteru. Lagu 60-an pun tak boleh, Hindustan pun tak boleh. Cover saja. Maknanya lagu original dinyanyikan oleh orang. Kuat dan menutupi jiwa yang dendam akan kerasmu, sehingga kita bersama. Baik, itu lagu cover daripada Guy Howard, iaitu Mungkin Portrait. Gitu caranya. Okey, ni satu cover lagi nak sampaikan, dan waktu sekarang dah pun 11:06 malam. Salam teman dan salam mendengarkan daripada Radio Konti, Radio MSKD FM bersama dengan host yang bertugas malam ini, iaitu Wan Zul. Okey, dinasihatkan kepada anda yang akan menjalani ataupun bertugas pada esok, pastikan dah dapat surat pelepasan daripada pihak polis. Selamat malam Rosanani. Untuk apa kau mencintaiku, orang yang tak punya apa-apa? Kau akan kecewa setelah kau tahu siapa aku yang sesungguhnya. Untuk apa kau mencintaiku, tapi betapa diriku malu. Kau si raja harta, ku raja sengsara. Antara kita jauh berbeda. Bukan aku tak mencintaimu.
Aku orang kecil, engkau orang besar. Tiada setanding untuk saling menyinta. Lebih baik kau dan aku berteman biasa saja. Untuk apa kau mencintaiku, orang yang tak punya apa-apa? Kau akan kecewa setelah kau tak. Okey, memang saya nak jawab pertanyaan daripada Amirul Husna Azman katanya. Wan Zul, bagi tips nak buat live. Sebab saya laptop rosak, jadi saya ada satu handphone je nak buat live dengan buka lagu. Okay, sebenarnya Amirul Husna, kalau nak buat live kena ada laptop ataupun kena ada satu handphone yang boleh mainkan lagu dan satu handphone lagi buat live. Jadi sambil live tu kita boleh cari lagu. Contoh dalam lagu YouTube lah kan, cari lagu tu kita mainkan dekat situ, kita boleh buat live. Tapi masalahnya kena ada sound card. Sound card ni merupakan menggantikan macam mixer ni lah. Kena ada 3 equipment yang perlu untuk jalankan live. Kalau live biasa ni, kalau kita nak sembang, ada satu handphone ni boleh. Kita cakap kita live macam ni, tapi lagu tak ada kan. Jadi kena ada sound card. Sound card maknanya yang menggantikan mixer ataupun kita boleh direct daripada handphone, macam tu lah. Contohnya saya nak jawab Okey, contohnya benda ni namanya sound card. Sound card ni dia live the sound card V8. Dalam Shopee ataupun Lazada ada sound card ni. Jadi dia ada lubang-lubang yang dekat sini lah untuk anda buat live. Boleh belajar macam mana nak buat. Boleh dekat YouTube pun ada. Boleh tengok sound card buat live. Cari sound card live streaming macam tu. Dalam YouTube boleh cari macam mana panduan untuk menggunakannya. Okey. Baiklah. Tahu kan? Tahu. Okey, Mirza ni tahu. Okeylah. Baik, untuk malam ini terima kasih kepada semua yang bersama saya. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi live kan. Jadi saya terpaksa mohon diri pada waktu ini kerana masa pun dah berlebihan. Jadi selamat malam kepada semua. Jangan lupa untuk kita patuhi SOP dah bermula pada jam 12.01 malam. So jangan keluar lagi mana-mana. Duduk kat rumah. Duduk kat rumah. Tengok anak-anak, tengok isteri, tengok orang tersayang kan. Kalau buah hati tu jauh-jauh tu, WhatsApp je lah, video call. Yang betul, Zami, lebih kurang 100 macam tu lah gitu. Tapi kadang-kadang kena tengok juga. Kalau kita beli kat Shopee dengan Lazada ni, kadang-kadang benda sampai pun function dia tak berapa menarik lah. Tak seperti mana yang digambarkan. Jauh dariku. Jadi kena berhati-hatilah kalau nak kita nak beli barang-barang yang harga yang murah tu. Kamu adalah inspirasiku. Kalau kangen suaraku, kamu tinggal panggil saja. Gak mau bertemu, kamu tinggal cari aku. Apakah kamu cinta? Apa kamu sayang? Okey, sebelum kita berpisah, saya akan putarkan lagu permintaan daripada Amirul Husna Azman untuk tidak mengecewakannya, lagu Pura-Pura Lupa daripada Alisa. Jangan datang lagi cinta, bagaimana aku bisa lupa, padahal kau tahu ku
dia pergi GM. Tapi Amirul Husna ni dekat JB ni, M. Zuraimi. Jauh pula dia nak datang. Ada awak belikan dia lah. Awak belikan dia, suruh dia transfer duit. Awak test cantik-cantik, awak bagi kat dia, okey? Aku tak apa, biar aku yang pura-pura lupa. Okey, lagu terakhir di Radio MSKD FM, Pura-Pura Lupa, cover by Alisa Dezek. Pernah aku jatuh hati padamu sepenuh hati, hidup pun akan ku beri, apapun kan ku lalui, tapi tak pernah ku bermimpi kau tinggal. Okey, M. Zuraimi, terima kasih atas soalan-soalan awak tadi. Banyak soalan awak tadi main lagi ya. Lepas ni awak direct je call dia. Alamak, takkan dekat GM, tapi dia beli kat Shopee. Tiba-tiba kamu datang saat kau telah dengan dia. Semakin hancur, Semakin tutup semakin ramai pula. Ya, betul lah. Tengok rating dia tinggi lah, baru ambil. Betul lah tu. cinta, bagaimana aku bisa lupa, padahal kau tahu keadaannya. Kau bukanlah untukku. Jangan lagi. Tu Amirul Husna bagi alamat tu. Katanya duduk Serum 3 panggung 84,400 Sungai Mati, Tangkak, Johor. Aku tak Jauh wai mi. biar aku yang pura-pura. Kalau kau jual je kau punya mi. Kau jual je kau punya tu dekat dia. Bagilah harga murah-murah, kawan nak belajar tu. Tapi tak pernah tengok awak live pakai benda tu. Ya ke? Percaya je. Tiba-tiba kamu datang saat kau telah dengan dia. Semakin hancur hatiku. Jangan datang lagi cinta, bagaimana aku bisa lupa, padahal kau tahu keadaannya. Dekat Bigo pun ada ke? Tak jumpa pun. Jangan lagi rindu cinta, ku tak mau ada yang terluka. Bahagiakan dia, aku tak apa, biar aku yang pura-pura lupa. Hai, sedapnya Nescafe Ice. Kalau hantar pizza ke pun sedap. Pura-pura McD pun sedap. lupa. Burger ke gegar rumah. Ada main handphone, kadang-kadang ada join pertandingan azan. Bagus. Boleh. Yelah kan, gegar rumah. Dia tak ada gegar rumah lah, dia okey je. Maknanya tak payah pakai speaker besar-besar ni. Amirul, relax je. Burger tutup sampai hati. Bila ku dengar musik marakas, diiring pula petikan gitar, suara biola mendayu-dayu mengiringi suaramu. Di malam itu engkaulah bintang, menyanyi lagu berdendang sayang. Ramai yang datang bertepuk riang,
kau senyum padaku. Terpesona hatiku, ku melihatkan gayamu, cantik-cantik malam itu. Engkau bintangku, nyanyikan lagu ini, liburkan peminatmu, lupakanlah sementara COVID melanda. Jangan lupa, janganlah sayang, lagu baru kita dendangkan. Jangan lupa, janganlah sayang, lagu lama dilupa jangan. Okey, terima kasih. Salam teman dan Assalamualaikum. Selamat malam kepada semua. Jumpa lagi. Bye. Selamat malam. Stay safe. Kita jaga kita. Love you all. Bye. Tidur cepat. Bye. Assalamualaikum.